Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Dah habis Sabtu Ahad. So hari ni kita sambunglah kelas online kita macam biasa. Okey. So hari ini tajuk kita simple, tapi sebenarnya satu benda yang sangat besarlah dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok tajuk dia kan. Tajuk dia ialah bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Ini bukan setakat kena bercakap benar, tapi bersikap benar. Setiap tindak tanduk kita tu kena bersikap benar. Macam mana bersikap benar tu sebenarnya? Nanti lagi saya ceritakan. Bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Kemunafikan ni, munafik ni satu benda yang besar. Walaupun orang itu orang Islam, tapi kalau dia membuat sesuatu perkara yang munafik, dia tidak akan masuk syurga. So benda ni ialah satu benda yang sangat besar. So dengan baik-baik apa yang Ustazah kata hari ni. Okey, dalam buku teks kita punya tajuk ni dalam muka surat 188 sehingga 192. Ambil buku nota, buat nota apa yang Ustazah ajar hari ni. Okey, habis kelas hantar pada Ustazah. Hantar ya, sebab Ustazah nak tengok kamu buat nota tu buat dengan betul atau tidak. Ustazah nak tengok kamu tulis tu betul atau tidak. Sebab ada orang yang tersalah tulis. Tapi yang hantar kat Ustazah tak ramai. Tak sampai 5 orang pun satu kelas. So hantar. Siapa yang tak hantar, dia yang rugi. Ustazah tak rugi apa-apa. Okey, sebab Ustazah nak semak kamu salin betul atau tidak. Sebab itu ialah rujukan kamu. Sambil tulis tu sambil ingatlah. Jangan kamu nak kumpul semua sekali waktu nak Ustazah nak buat kuis ke, Ustazah nak buat ujian ke, baru nak ingat. Jangan macam tu. Ingat sentiasa benda ni. Sebab benda ni kamu akan amalkan. Bersikap benar ni kamu kena amalkan dalam kehidupan. Okey, kalau kamu tengok maksud bersikap benar. Maksud bersikap benar ni ialah kita tidak berdusta daripada segi perkataan, daripada segi perkabaran, daripada segi perbuatan. So 3 ni. Perkabaran, perkataan, perkabaran dan perbuatan. Okey. Kalau kamu tengok sekarang ni dalam zaman-zaman COVID ni kan, orang kata tak pasti jangan kongsi. Itulah contoh bersikap benar. Kalau tak pasti jangan kongsi, jangan berdusta daripada segi perkabaran. Walaupun kita rasa macam benda tu betul, tapi selagi kita tak pasti mana dia punya sumber utama dia, jangan sebar. Sebab dia akan timbulkan satu perkara yang panik. Sebab itulah kita kena bersikap benar. Okey, seterusnya dalil nakli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Keyword kat sini yang akhir tu. Wa qulu qawlan sadida. Yang kat depan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah yang benar. Bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, orang yang beriman, pertama bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Apa maksud takwa? Takwa ni ialah kita takut kepada Allah. Okey. Pendeknya takutlah kepada Allah. Antara cara kita takut kepada Allah, kita takut Allah murka, dan kita kenalah katakan benda yang benar. Okey, sebab itulah dia mulakan dengan bertakwalah kepada Allah. Sebab dia sangat berkaitan dengan katakanlah yang benar. Okey, bersikap benar. Apa hukum bersikap benar? Wajib. Wajib bersikap benar. Tak ada kecualinya. Tak ada. Wajib bersikap benar. Ini ialah hukumnya, wajib. Okey, tuntutan bersikap benar. Kalau kamu tengok ni, dia pecahkan kepada 5. Tuntutan bersikap benar, pertama, benar dalam tutur kata. Yang kedua, benar dalam niat dan kemahuan. Seterusnya, benar dalam keazaman dan cita-cita. Yang keempat, benar dalam menepati janji. Dan yang kelima, benar dalam tugas. Okey, so yang pertama, benar dalam tutur kata. Tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Keadaan senang, keadaan susah, keadaan kita ini orang benar, keadaan kita ini orang yang bersalah. Walaupun kita bersalah, jangan kita berbohong. Cakap sahaja. Okey, bersikap benar. Cakap je.
Kalau kita cakap benar, insya-Allah perkara yang kita rasa macam takutnya kena marah, tak, orang lagi tak kisah. Jangan takut nak bercakap benar walaupun kita yang salah. Sebab kalau kita menipu, dia akan menjadi sesuatu perkara yang panjang dan menyusahkan orang lain. Cakap je benar. Seterusnya, kita kena memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa dan mengelirukan. Contohnya kita dah baca berita tadi, kita baca berita, contohnya sekarang ni lah zaman Covid ni, PM kata nak umum, Agung kata nak umum darurat. Walaupun perkara itu darurat tu orang bayangkan darurat yang huru-hara, yang tentera akan ambil alih, tak. So kita kata darurat ni, kita kena beli makanan cukup-cukup ni, kena cukup siapkan bekalan makanan. Lepas tu semua orang dah panik beli barang semua dekat pasar raya kan. So bila benda tu sebenarnya tak betul pun. Darurat lah, tapi darurat daripada segi politik. Tak adalah sampai kita tak boleh nak keluar rumah langsung, sampaikan kita tak boleh beli barang keperluan. Jangan cakap macam tu, jangan timbulkan panik. Itu sebabnya kita kena mengeluarkan lafaz yang jelas. Kita jangan memelihara diri daripada, kita jangan keluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa dan mengelirukan. Okey. Seterusnya ialah bersikap benar dalam niat dan kemahuan. Benar dalam niat dan kemahuan. Pertama, kita kena berniat ikhlas kerana Allah dan kita berniat membuat kebaikan semata-mata. Apa-apa sahaja perbuatan yang kita lakukan dengan kawan, dengan mak ayah kita, kita kena berniat ikhlas kerana Allah dan kita nak berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Jangan kita mengenakan orang. Okey? Jangan kita buat sesuatu tu sebab kita nak mengharapkan kita dapat balasan. Maksudnya orang tu baik dengan kita. Jangan. Kita buat baik tu semua semata-mata kerana Allah. Okey, seterusnya, benar dalam keazaman dan cita-cita. Kita bertekad untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan, dan tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai cita-cita. Ini lebih kurang macam orang kata, selalu orang kata matlamat menghalalkan cara. Matlamat menghalalkan cara. Tapi sebenarnya itu ialah konsep yang kurang tepat. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Contohnya kita matlamat nak menghalalkan cara ni, contohnya matlamat kita nak kumpul duit. Hujung tahun ni aku nak ada contohlah, untuk student macam kamu ni, hujung tahun nak kumpul 1,000 lah. 1,000 tu kamu dah rasa banyak kan? So hujung tahun kamu nak kumpulkan 1,000. Antara cara kita, baguslah tekad tu, keazaman tu bagus. Cuma cara untuk kamu kumpul 1,000 tu macam mana? Kamu bisnes bagus, sesuatu perkara yang baik, sesuatu perkara yang benar. Itu orang yang baiklah, baguslah. Kamu nak kumpulkan duit untuk untuk kumpulkan duit lah 1,000, kamu nak bisnes. Itu perkara yang baik. Perkara yang kurang baik, contoh kamu nak kumpul duit ni 1,000 ni dengan cara kamu mencuri. Itu ialah sesuatu benda yang salah. Walaupun matlamat tu baik nak kumpulkan 1,000, tapi matlamat tidak menghalalkan cara, ya. Bukan matlamat menghalalkan cara, tak. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Cara tu pun kena tepat. Okey. Seterusnya, yang keempat, tuntutan bersikap benar ialah benar dalam menepati janji. Benar dalam menepati janji ni, kita kena berjanji dengan apa-apa yang kita mampu nak tunaikan. Kita melaksanakan dengan tepat sesuatu yang kita telah janjikan. Kita menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan. Pastikan apa yang kita janji, poin-poin yang dibagi ni, pastikan bila kita janji tu, kita kena pastikan janji tu kita dapat penuhi. Jangan kita bersikap manis je. Kalau rasa tak boleh nak tepati janji tu, jangan berjanji. Macam tu. Kalau kita rasa tak boleh nak tepati, jangan berjanji. Jangan cabar diri. Walaupun kita kata, aku nak cabar, sahut cabaran ni, aku boleh buat. Tapi sebenarnya kita tak mampu buat. Jangan berani kita nak
berjanji benda yang kita tak boleh nak buat. Sebab kita kena benar dalam menepati janji. Okey, seterusnya benar dalam tugas. Kita melakukan tugasan dengan cara yang terbaik dan kita melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan. Apa-apa sahaja yang kamu akan dapat akan datanglah. Kamu menjadi seorang pengawas ke, kamu menjadi seorang bendahari, benar dalam tugas. Buat tugasan dengan cara yang terbaik. Contoh jadi bendahari, kita collect duit daripada kawan-kawan kita dengan cara yang betul. Kita melakukan tugasan tu tanpa mengharapkan balasan. Jangan kata, okey, aku simpan 100 jadi bendahari, so apa salahnya kalau persatuan ni bagi aku RM10 sebab aku dah pegang duit. Tak. Kita jangan buat macam tu. Jangan kata, ini kan balasan untuk aku sebab aku dah simpan duit. Jangan buat macam tu sama sekali. Kita kena melakukan tugasan tu. Kalau kita orang yang beriman, kita kena melakukan tugasan tu tanpa kita mengharapkan balasan. Gaji lain, upah lain, itu lain. Tapi kalau itu amanah untuk kita pegang duit orang, jangan kita ambil apa-apa. Okey? Gaji lain, kerja untuk gaji lain. Gaji, contoh Ustazah kerja sebagai guru, ada gaji, gaji tu kira lain. Tapi kalau dah tugas Ustazah kena mengajar kamu, Ustazah kena buat betul-betul. Tanpa Ustazah nak harapkan apa-apa sahaja imbuhan daripada kamu. Tak boleh. Gaji tu daripada KPM. Jangan nak Ustazah tak ada fikir-fikir apa pun. Okey? So bila kita buat tugas, kita kena fikir tugas tu betul-betul. Yang gaji tu belakang kira. Itu memang tiap-tiap bulan dapat. Tak ada. Tak fikir pun benda tu. Okey. So bila kita buat kerja, amanah apa-apa, kita jangan mengharapkan balasan dan kita buat dengan cara yang terbaik. Okey. Contoh Rasulullah bersikap benar. Okey. Rasulullah menyampaikan wahyu kepada umat manusia dengan bersikap benar. Tak adanya Rasulullah nak menukuk tambah ayat yang disampaikan. Tak ikut apa-apa kehendak dan pendapat peribadi. Macam mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah terima wahyu daripada Jibril, yang Jibril bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada Lauh Mahfuz. Okey. So macam mana Jibril bawa kepada Rasulullah, itulah juga yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Tak ada Rasulullah tambah-tambahkan, tak ada. Okey, itulah contoh Rasulullah bersikap benar. Selain itu, contoh lain lah, kalau kamu tengok dalam buku teks tu ada. Rasulullah ni, bila Rasulullah, orang lain kan suka bergurau pun dengan cara kadang menipu kan. Tapi Rasulullah pun ada guraunya. Tapi Rasulullah bergurau dengan cara yang benar, bersikap benar. Contohnya, ada sekali tu ada seorang tua, wanita tua ni tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah aku layak untuk masuk syurga?" Rasulullah pun bergurau, kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Maka menangislah wanita tua itu. Tapi Rasulullah pujuk balik. Rasulullah kata, sebenarnya bila kita masuk ke syurga, kita semua akan jadi muda belia, kita tak akan jadi tua. Itulah maksud Rasulullah. Rasulullah tak menipu ya, bergurau-bergurau pun Rasulullah tak menipu. Rasulullah bergurau, Rasulullah cakap benda yang betul. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Sebabnya kat syurga tu semua muda belia, tak ada orang tua dalam syurga. So sebenarnya bila kita tua, walaupun kita meninggal contoh pada usia 70, 80, 90, hatta 100 sekalipun, tapi bila kita masuk syurga, kita semua akan jadi muda belia semula. Tidak ada tua dalam syurga. Itu cara bergurau Rasulullah. Walaupun bergurau, tapi Rasulullah bersikap benar. Tak adanya macam orang kata April Fool ke, nak mengenakan kawan, tak ada. Jangan. Itu jangan buat sekali. Itu bukan kita punya budaya. Islam tak macam tu. Okey, seterusnya, apakah hikmah kita bersikap benar? Pertama, kita bila bersikap benar, kita terpelihara daripada sifat munafik yang dibenci oleh Allah. Apa sifat munafik? Ada 3. Apabila bercakap, dia berbohong. Apabila dia memberi janji, dia mungkir. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Itu 3.
Bila bercakap dia berbohong. Bila bila berjanji dia mungkir. Bila diberi amanah dia hianati janji tersebut. Hianati amanah tersebut. Okey, seterusnya hikmah bersikap benar. Apa hikmahnya? Dapat menenangkan hati sebab kita tidak melakukan dosa. Kita tidak menipu orang, kita pun tenang. Okey. Seterusnya, apa hikmah bersikap benar? Saling bekerjasama kerana wujud perasaan saling percaya mempercayai. Okey, kita mudahlah nak bekerjasama sebab kita percaya kat orang. Dan orang pun percaya pada kita. Okey, seterusnya apa hikmah bersikap benar ialah kita dapat menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Orang yang bersikap benar memang selalunya disukai, dipandang tinggi. Okey. So don't worry, kita kena bersikap benar. Walaupun salah, cakap je yang benar. Okey? Okey, itu sahaja sebenarnya untuk tajuk kita hari ini. Hikmah bersikap benar. Sangat simple. Jadi Ustazah bagi masa kita kelas kita sangat panjang. Okey, so Ustazah buat masa sekejap sebab Ustazah nak bagi kamu peluang untuk terus buat nota dan terus hantar pada Ustazah. Okey, kalau siapa yang dah hantar pada Ustazah kan senang, hantar hari ni terus. Habis masa kelas ni, kamu salin dah siap. Hantar kat Ustazah. Kenapa kena hantar kat Ustazah? Lagi sekali Ustazah kata sebab Ustazah nak tengok kamu salin notas betul atau salah. Tak ada ni Ustazah nak marah tu. Hantar je nota. Okey? So hantar nota, insya-Allah nanti Ustazah semak. Okey? So hantar cepat-cepat. Jangan lupa isi kehadiran kita untuk hari ni. Nanti Ustazah dah bagi link kan. Nanti hantar, nanti tekan link tu, pilih nama sendiri, hantar. Senang je. Okey? So itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.